Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan tentang perancangan perniagaan Chocolate Sendirian Berhad yang dibentangkan oleh saya iaitu Muhammad Aiman Arif bin Mak Farid bernombor matrik A174561. Okey, saya sambung dengan visi dan misi. Visi syarikat kami adalah untuk menjadi pengeluar gubahan coklat Bumi Putra dengan menghasilkan produk yang berkualiti serta harga yang berpatutan pada pasaran global dan domestik. Okey, misi kami pula adalah untuk menjadi pengeluar dan pembekal utama gubahan coklat yang halal dan mempunyai keistimewaan tersendiri, berdaya saing dan berkualiti tinggi. Okey, seterusnya kita sambung dengan objektif perniagaan. Objektif perniagaan kami adalah untuk menghasilkan gubahan coklat pada harga yang berpatutan. Seterusnya, memastikan gubahan coklat yang dihasilkan sangat berkualiti dan terbaik. Okey, yang terakhir adalah menawarkan gubahan coklat yang berkualiti kepada pengguna-pengguna kami. Okey, seterusnya kita teruskan dengan latar belakang syarikat. Nama perniagaan kami adalah Chocolate Enterprise dan alamat perniagaan kami adalah nombor 17 Jalan Depan 4, Taman Johor Jaya 81100 Johor Bahru, Johor Darul Takzim. Okey, seterusnya adalah nombor telefon adalah 0173125093 dan bentuk syarikat kami adalah milikan tunggal. Kegiatan utama kami adalah pengedar dan pengeluar gubahan coklat dan tarikh kami mula perniagaan adalah pada tahun 2020. Nombor pendaftaran kami adalah K00288473 M. Kemudian modal permulaan kami adalah RM50,500. Nama bank kami adalah Bank Islam Malaysia Berhad. Jenis akaun adalah akaun semasa dan nombor akaun syarikat adalah 566010626452. Okey, seterusnya kita teruskan dengan carta organisasi. Carta organisasi dimulakan dengan pengurusan pentadbiran iaitu saya sendiri Muhammad Aiman Arif dan mempunyai dua pembantu iaitu pengurusan organisasi dan pengurusan kewangan. Bagi pengurusan organisasi diuruskan oleh Muhammad Daniel Amin dan pengurusan kewangan diuruskan kepada Muhammad Syafiq Firdaus. Seterusnya adalah lokasi perniagaan kami adalah nombor 17 Jalan Depan 4, Taman Johor Jaya 81100 Johor Bahru, Johor Darul Takzim. Okey, seterusnya kita teruskan dengan produk. Seperti yang kita boleh nampak dekat skrin, itu adalah contoh gubahan coklat yang kami sediakan. Dan produk kami ini mudah disediakan dan harga bergantung kepada gubahan yang diminta oleh pelanggan dan gubahan coklat sangat menarik dan berat juga bergantung kepada gubahan yang diminta. Okey, sasaran pelanggan kami adalah seluruh pengguna di Malaysia terutama di Johor Bahru. Dan yang kedua adalah penggemar makanan manis seperti coklat dan yang terakhir adalah golongan pelajar. Okey, seterusnya adalah strategi pemasaran. Strategi kami yang pertama adalah strategi barangan. Konsep perniagaan kami adalah sebuah premis yang menjual makanan berasaskan coklat seperti coklat yang berkualiti tinggi. Sebab tu kami menamakan dia strategi barangan. Kerana kami menggunakan barang-barang yang sangat berkualiti dan mempunyai permintaan yang tinggi. Sebab tu kami mempunyai pelanggan yang setia dan tersendiri. Okey, seterusnya strategi harga. Strategi harga yang kami gunakan ini bergantung kepada kualiti. Sebagaimana kualiti kami itu tinggi, seperti itu harga kami akan bandingkan dengan kualiti yang kami berikan kepada pelanggan. Okey, yang terakhir adalah strategi promosi. Strategi promosi yang kami gunakan dalam 5 tahun operasi adalah lebih kepada pengenalan konsep dan imej perniagaan kami melalui strategi pengiklanan yang berkesan dengan kos yang rendah seperti pengedaran risalah, pamflet dan banner. Okey, seterusnya kita sambung dengan rancangan kewangan. Dari segi aspek perkhidmatan, kami ada membeli kaunter daripada pembekal Fortune Passage Sendirian Berhad yang berharga RM1000 dan kami juga ada membeli kaunter daripada JMT Display yang berharga RM2000. Kami juga ada membeli mesin pembungkusan daripada JMT Display yang berharga RM70 setiap satu set. Seterusnya kami juga ada membeli telefon dan mesin fax daripada NIL yang berharga RM300 dan tidak lupa untuk membeli papan tanda yang berharga RM2500 daripada Fortune Passage Sendirian Berhad. Seterusnya adalah senarai coklat dan pembekal.
Kami juga ada membeli coklat daripada GCB Marketing, Sendirian Berhad dan jenis coklat adalah Coco Rich. Dan harga yang kami beli bergantung kepada jenis coklat yang kami ambil. Okay, seterusnya Ferrero Rocher. Kami membeli daripada pembekal Harper's Trading dan harga yang kami beli juga mengikut pada kuantiti yang kami ambil. Dan yang terakhir coklat yang kami ambil adalah Fidani Coklat Tias Sendirian Berhad. Dan begitu juga harga yang diambil mengikut jenis coklat yang kami ambil. Okey, seterusnya kita teruskan dengan perincian aliran tunai projek. Tunai yang ada untuk permulaan projek ini adalah sebanyak RM50,500. Barang dijual pula adalah sebanyak 70% daripada anggaran jualan bulanan. Anggaran jualan bulanan pula dikira berdasarkan anggaran purata jumlah pengunjung dan perbelanjaan mereka setiap hari. Di samping itu, anggaran jualan pula dianggar dengan mengambil beberapa faktor pemboleh ubah seperti musim cuti sekolah atau bulan Ramadan. Perbelanjaan pembangunan pula melibatkan 50% daripada jumlah tunai perniagaan. Bagaimanapun jumlah ini hanya sekali saja dikeluarkan dan kos penyelenggaraan bulanan adalah rendah dan telah dikira di dalam belanjawan. Kos operasi pula dianggarkan sekitar RM6,000 sebulan bagi tahun pertama dan kos operasi dianggarkan akan meningkat purata sebanyak 10% bagi setiap tahun berikutnya. Okey, kemudian kita sambung dengan penyata aliran tunai kewangan. Keperluan kewangan projek yang dapat dilihat dari penyata aliran tunai adalah sebanyak RM49,318. Oleh itu, peminjam sebanyak RM50,000 diperlukan untuk membiayai projek ini. Berdasarkan penyata aliran tunai, dijangkakan jualan bagi tahun pertama operasi adalah sebanyak RM227,000, manakala kos barang dijual pula adalah sebanyak RM147,000 dan kos operasi bagi tahun pertama adalah sebanyak RM85,685. Jika diteliti, keadaan tunai bulanan perniagaan bagi tempoh 5 tahun menunjukkan sejumlah 35 bulan perniagaan mempunyai lebihan tunai, sementara sebanyak 25 bulan perniagaan mengalami kekurangan tunai. Okey, kemudian penyata untung rugi. Berdasarkan penyata untung rugi, didapati perniagaan ini akan memberi keuntungan pada tahun kedua operasi dan seterusnya hingga tahun kelima. Pada tahun pertama operasi perniagaan ini mengalami kerugian sebanyak RM5,685, manakala pada tahun kedua operasi perniagaan ini mula mencatatkan keuntungan sebanyak RM6,530.2 Tahun ketiga mencatatkan keuntungan sebanyak RM20,227.72. Pada tahun keempat pula perniagaan ini mencatatkan keuntungan sebanyak RM15,248.65 dan pada tahun kelima keuntungan yang dicatatkan kembali meningkat kepada RM26,214.76. Justeru itu, daripada penyata untung rugi ini menunjukkan bahawa perniagaan ini boleh dijalankan dan mampu membawa keuntungan. Okey, seterusnya kita teruskan dengan titik pulang modal. Pada tahun 1, secara tahunan kami akan mendapat RM285,616.7 dan secara bulanan kami akan mendapat RM23,801 dan RM38 dan secara harian kami akan mendapat RM793.38. Dan pada tahun yang kedua secara tahunan kami akan mendapat RM293,899.3 dan secara bulanan kami akan mendapat RM24,491.61 dan secara harian kami akan mendapat RM816.38. Okey, pada tahun ketiga secara tahunan kami akan mendapat RM332,240.9 dan secara bulanan kami akan mendapat RM27,686.74 dan secara harian pula kami akan mendapat RM922.89. Pada tahun yang keempat, secara tahunan kami akan mendapat RM346,171.2 dan secara bulanan kami akan mendapat RM28,847.5 dan secara harian pula kami akan mendapat RM961.58. Dan pada tahun kelima, secara tahunan kami akan mendapat RM365,284.1 dan secara bulanan kami akan mendapat RM30,000
RM440.34 ringgit. Okey, secara harian kami akan mendapat RM1014.67. Okey, kemudian analisis titik pulang modal. Daripada analisis yang dibuat antara ramalan jualan dan titik pulang modal, didapati pada tahun pertama hanya 3 bulan sahaja jualan yang melepasi titik pulang modal. Oleh kerana itu, didapati penyata untung rugi mencatatkan kerugian pada tahun pertama operasi. Bagaimanapun, bermula daripada tahun kedua hingga kelima, jualan bulanan menunjukkan peningkatan dan melebihi titik pulang modal, dan seterusnya untuk tahun-tahun berikut perniagaan mencatatkan keuntungan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.